Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bertemu kembali dalam siri Tazkirah Isra wal Mi'raj. Kita juga ucapkan takziah kepada keluarga yang telah kehilangan orang yang tersayang. Setakat ini kita telah mencapai nombor kematian disebabkan COVID-19 agak tinggi, dan di Asia Tenggara kita berada di nombor yang teratas. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat ujian ini dan wabak ini hilang dari permukaan bumi. Apapun, kita disuruh bersabar, kita disuruh tabah, disuruh banyak bermuhasabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hikmahnya di sebalik ujian yang begitu besar ini. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, semalam kita telah pun melanjutkan perbincangan kita mengenai Isra wal Mi'raj. Semalam saya telah bincangkan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Telaga Zamzam dan apa signifikan dada Nabi dibelah, dicuci dengan air Zamzam. Kemuncaknya ialah pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbul Jalil. Pertemuan itu adalah pertemuan yang perlukan kepada hati sanubari yang bersih lagi suci, dan saya juga telah berbincang atau berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian mengenai as-sadr, sudur. Allah Ta'ala sebut sudur. Dalam sadr itu ada qalb, dalam qalb itu ada fuad, dalam paling dalam sekali ialah lub, iaitu asal perkataan daripada al-albab. Lub itu intipati. So kesemua itu perlu diberi perhatian yang serius dengan meletakkan asas-asas penyucian jiwa supaya kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang sejahtera. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kita lanjutkan perbincangan. Kita dah sampai dekat pertengahan ayat pertama surah Al-Isra. Kita mulakan balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Saya nak ambil alladzi barakna haulahu. Apa yang diberkati? Masjid Aqsa dan persekitarannya. Masjid Aqsa dan persekitarannya. Ulama telah berselisih pendapat persekitaran itu sampai mana? Sampai mana? Saya setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mentafsirkan ayat itu dalam tafsir Al-Kabir. Beliau sebut bahawa barakna haulahu, perkataan persekitaran itu beliau sebut bumi Syam. Bumi Syam keseluruhannya adalah bumi yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada Masjidil Aqsa sampailah persekitarannya. Termasuklah bumi Jordan, termasuklah Syria, termasuklah negara-negara yang berhampiran sebagian daripada Iraq. Semua itu termasuk dalam bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persekitaran diberkati. Satu, keberkatan bumi Al-Aqsa ini juga ditafsirkan oleh beberapa orang ulama yang lain menjadi bumi persinggahan para rasul dan nabi. Tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka singgah di Masjid Al-Aqsa atau singgah di bumi Palestin. Sebab itu dikatakan diberkati. Yang seterusnya, keberkatan yang ada pada bumi Al-Aqsa ini dan persekitarannya adalah keberkatan itu meliputi kesuburan bumi. Kesuburan bumi. Bumi dia sangat-sangat subur. Pelbagai hasil bumi yang dapat dikecapi melalui agriculture dan teknologi pertanian yang begitu pesat berkembang dapat dimanfaatkan di persekitaran bumi Al-Aqsa. Dan kita tahu pelbagai, masa saya duduk di Jordan, kita selalu beli buah, kita selalu beli buah-buah yang fresh ni, pisang kaki ke avocado, buah-buah yang enak, lazat, kebanyakannya datang daripada bumi Palestin.
dan persekitaran bumi Palestin. Ya, Jordan pun termasuk daripada sebahagian yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang satu. Yang keduanya, dari sudut bahasa Arab, kita cuba perhatikan. Ayat tu bunyi allazi barakna haulahu. Biasanya bahasa Arab dia barakna haulahu itu dia akan ada ma. Allazi barakna ma haulahu. Allazi barakna ma haulahu. Tapi dalam ayat itu ada ma atau tidak? Tidak ada. Allazi barakna haulahu. Allazi barakna haulahu. Dari sudut bahasa dia boleh jadi allazi barakna ma haulahu. Kenapa tak ada ma di situ? Di tempat-tempat lain, ayat-ayat lain dia datang haulahu, sebelum haulahu dia ada ma. Ma haulahu, ma haulahu, apa-apa yang di persekitarannya, apa-apa yang dikelilingnya. Tapi surah ini, ayat pertama daripada surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebut allazi barakna haulahu. Tak ada pun ma berbanding dengan ayat-ayat yang lain. Allazi barakna atau allazi ma haulahu. Ma haulahu, dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala sebut ma haulahu. Tapi dalam surah ini, ayat pertama, bila Allah Ta'ala sebut keberkatan bumi Al-Aqsa, Allah Ta'ala tak datangkan ma. Allazi barakna haulahu. Kenapa tak ada ma, Ustaz? Di tempat-tempat lain ada ma. Kenapa tak ada ma? Kalau ada ma, itu bermaksud keberkatan itu terikat. Keberkatan itu terikat. Macam mana terikat, Ustaz? Selagi mana ada sesuatu perkara, selagi itu yang diberkati. Bila sesuatu perkara itu sudah dicabut oleh Allah, maka keberkatan itu hilang. Saya kata bumi Malaysia diberkati kerana adanya masyarakat yang pengasih dan penyayang. Bumi Malaysia diberkati kerana adanya masyarakat yang pengasih dan penyayang. Bila hilang sifat pengasih dan penyayang, kekal atau tidak keberkatan? Bumi Malaysia diberkati kerana masyarakatnya yang pengasih dan penyayang. Apabila pengasih dan penyayang, masyarakat pengasih dan penyayang itu sudah tidak ada, berkat atau tidak bumi Malaysia? Kita kata tidak. Bumi Palestin, dia tidak ada yang menyangkutkan keberkatannya, atau tidak ada yang mengikat untuk mengekalkan keberkatan. Maksudnya, keberkatan bumi Al-Aqsa dan persekitarannya adalah keberkatan mutlak. Keberkatan yang mutlak. Allah beri keberkatan tanpa sebarang sebab, tanpa sebarang alasan. Itu hebatnya allazi barakna haulahu. Kalau tak mustahil, kalau tak masakan Nabi SAW kata, kalau boleh pergilah ketiga masjid ni, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kerana ketiga-tiga masjid ni besar keberkatannya. Dan bagi saya, bila pergi ke Masjid Aqsa ini, dia akan mengenangkan kita kepada perjuangan para Rasul dan Nabi, mengenangkan kita kepada pengorbanan-pengorbanan yang telah dilalui oleh Nabi dan Rasul dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sepanjang perjalanan itu adalah untuk diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina, supaya kami dapat perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tanda-tanda kebesaran kami. Allah nak lihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Pertama sekali, bagi buruk itu pun sudah tanda kebesaran. Belah dada sudah tanda kebesaran. Naik buruk sudah tanda kebesaran. Sepanjang perjalanan macam-macam Nabi SAW diperlihatkan bagaimana orang makan riba, bagaimana orang makan harta anak yatim, bagaimana pula balasan bagi mereka yang tinggalkan solat, bagaimana pula balasan bagi mereka yang banyak berdusta, bagaimana pula balasan bagi mereka yang berebut nak jawatan, seperti orang yang mengumpul kayu api banyak-banyak tak terpikul sehingga nak pikul lagi, digambarkan lagi.
Dan Nabi juga terhidu bau harum. Bila tanya apa bau harum ini, bau harum ini adalah bau kubur Masyitah. Siapa itu Masyitah? Bila tanya siapa itu Masyitah, Masyitah adalah wanita yang telah mempertahankan keimanan, akidah dia di hadapan Fir'aun. Masyitah, nama Masyitah ni asal perkataan mashtaq, iaitu membawa maksud tukang sikat. Masyitah ialah wanita yang kerjanya menyikat rambut. So Masyitah ini seorang wanita yang salihah. Ketika dia sikat rambut anak Fir'aun, terjatuh sikat daripada tangan dia. Dia sebut dengan nama Allah. Dengan nama Allah dia terjatuh. Sesungguhnya Allah. Jadi anak Fir'aun ni tanya, wahai Masyitah, adakah Tuhan selain ayah aku? Masyitah jawab, ya, Tuhan ayah, Tuhan aku, Tuhan engkau dan Tuhan kau. Jadi Masyitah, anak Fir'aun tu tanya kepada Masyitah, wahai Masyitah, apa pendapat engkau sekiranya aku beritahu kepada ayah aku bahawa ada Tuhan lain yang kau sebutkan tadi? Masyitah kata, silakan. Tak adalah pula Masyitah merayu kata, janganlah nak, jangan. Tak. Dia kata akidah tidak mau dikompromi. Dia kata bagi tahulah ayah kau. Masa dia beritahu pada ayah dia, Fir'aun panggil Fir'aun, suruh dia kembali kepada agama Fir'aun, suruh mengaku Fir'aun sebagai Tuhan. Tetap Masyitah berpegang teguh dengan akidah, dengan keimanan. Ini mengingatkan kita kepada Bilal bin Rabah kan. Bilal bin Rabah pun begitu juga. Bila dia diseksa, dibaringkan di padang pasir, dihempapkan dengan batu, kemudian disepak, diterajang, dipukul, mercik, darah keluar daripada tubuh Bilal. Ada kalanya masa mereka pukul Bilal, tercabut kain yang menutup aurat Bilal, tapi Bilal tetap mengatakan ahadun ahad, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Masya Allah. Masyitah pun begitu juga. Seorang-seorang ahli keluarga Masyitah dibunuh. Diriwayatkan bahawa dihidupkan api, kemudian diletakkan belanga besar, dituangkan dalam belanga tu minyak, seorang-seorang dicampakkan daripada ahli keluarga Masyitah. Ini riwayat disebutnya begitu, riwayatnya begitu. Seorang-seorang dicampak, seorang-seorang dicampak. Bila suami dicampak, adik-beradik dicampak, kemudian sampai ke peringkat anak yang di dalam dakapan Masyitah pun mahu dicampak. Masa tu terdetik di hati Masyitah, kata, apa salah bayi yang kecil ini? Dia kata, tak apalah, mengaku sajalah Fir'aun sebagai Tuhan demi nak selamatkan bayi yang kecil ini. Dengan tidak semena-mena bayi kecil itu bercakap. Dengan tidak semena-mena bayi kecil itu bercakap, wahai ibu, pertahankan akidah kau, ataupun aku lebih sanggup dibunuh atau mati daripada ibu gadaikan akidah. Kurang begitulah skripnya. Cuma memperlihatkan ataupun ialah satu cerita yang sangat memberi motivasi ya. Di antara nak selamatkan nyawa ataupun nak menjadi mangsa kepada kezaliman. Cerita-cerita seumpama ini banyak dalam Al-Quran. Di antaranya Ashabul Ukhdud. Begitu juga Ashabul Ukhdud yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang remaja yang dibunuh oleh seorang raja yang rasa dialah paling berkuasa. Masa dia bunuh, disebut, budak tu kata, wahai raja, kau tak boleh bunuh aku dengan sembarangan. Kalau kau nak bunuh aku, kau himpun semua masyarakat, semua manusia di bandar ini atau di negeri ini, kumpulkan semua orang. Masa kau nak bunuh aku, kau mesti sebut nama Tuhan aku dulu. Demi Tuhan budak ini, demi Tuhan remaja ini. Dengan sebut, lepas sebut, engkau lepaskanlah kau punya anak panah. Kalau kena kat kau akan mati. Begitulah budak tu buat. Dan pemerintah itu lakukan seperti mana budak tu nasihatkan. Tapi apa yang berlaku itu telah menjadi satu pembuka jalan kepada semua manusia yang hadir pada hari tersebut untuk melihat ketuhanan budak itu. Semua masuk Islam, terima agama yang dibawa oleh budak itu. Simple saja, ringkas tapi beri kesan. Ringkas tapi beri kesan. Begitu dengan Masyitah. Dan banyak benda Nabi SAW lihat lagi sepanjang perjalanan itu.
Sampailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Aqsa. Bila sampai di Masjid Aqsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan Buraq di luar. Nabi melangkah masuk ke dalam. Nabi solat sunat 2 rakaat yang dikenal sebagai solat sunat tahiyatul masjid. 2 rakaat Nabi solat. Selesai Nabi solat, Nabi telah diberikan 2 bejana yang berisi 1 susu, 1 arak. Bila dibagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih susu dan minum. Tanya pada Jibril, apa gerangannya? Jibril sebut, sesungguhnya agama yang kau telah pilih ini wahai Muhammad adalah agama fitrah. Jadi agama Islam adalah sesuci, susu yang berwarna putih. Warna putih ni banyak signifikan dia, tuan-tuan. Warna putih ni melambangkan kesucian, kebersihan, ketulusan, dan juga banyak perkara-perkara yang berkait dengan warna putih. Dan paling tidak kita faham bahawa agama Islam ini adalah agama fitrah. Agama fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Yang demikian itu agama Islam adalah agama fitrah. La tabdila li khalqillah, tidak boleh diubah agama Allah Subhanahu wa taala yang telah dijodohkan kepada fitrah manusia. Jadi berpegang dengan agama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih agama fitrah. Selesai solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke belakang, didapati kebanyakan ruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bukan itu saja, banyak melihat ruh-ruh para anbiya yang hadir dalam masjid tersebut. Ini juga membuktikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul mursalin, imam al-muttaqin. Nabi Muhammad adalah penghulu seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki Buraq untuk berlepas pergi ke Mi'raj. Iaitu merentasi 7 lapisan langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masa Nabi take off, ada suara memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suara yang memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak toleh. Jibril beritahu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanya, suara apakah itu wahai Jibril? Itulah suara yang memanggil untuk membatalkan hasrat engkau atau mengganggu atau menghasut engkau Muhammad supaya tidak naik ke langit. Jadi kalaulah hari itu Nabi Muhammad toleh ke belakang, maka akan terbantuklah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat belajar satu benda daripada peristiwa itu. Apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak toleh kepada suara yang memanggil daripada belakang. Suara yang nak membatalkan atau menghasut atau membantutkan hasrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi menuju ke misi yang lebih besar. Suara-suara macam tu biasa kita dengar dalam hidup kita. Suara-suara yang menghasut atau suara-suara yang sumbang menggagalkan usaha baik kita, ataupun suara-suara yang boleh mengganggu gugat konsentrasi kita dalam buat sesuatu benda. Sebab kadang suara-suara itu suara-suara sumbang, suara-suara yang kecil. Sebab itu kalau kita banyak menoleh, maka banyak kalilah kita terbantu. Pedulikan saja yang bercakap di belakang, bukan seorang dua, ramai. Mata-mata yang melihat, telinga yang mendengar bicara kita, yang membaca penulisan kita dengan membuat interpretasi yang berbeza. Maka datanglah kritikan-kritikan, suara-suara untuk membatalkan kerja-kerja dakwah atau kerja-kerja baik yang kita buat. Semua itu kita kena hadapi. Jangan toleh, biarkan. Yang bercakap tetap akan bercakap. Jangankan Farid Rawi orang mengata, Allah Subhanahu wa taala pun orang kata juga, Nabi Muhammad pun orang kata juga. Nabi Muhammad apa orang tak cakap? Tukang sihir lah. Engkau ni Muhammad tukang sihir, engkau ni dan nyanyo, engkau ni tukang tilik. Macam-macam orang cakap dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah semua itu menjadi benar?
Tidak kan? Allah Subhanahu wa taala kata, akulah Tuhan yang satu. Datang manusia kata Allah itu Tuhan yang berbilang. Ada pula yang kata Allah itu ada anak perempuan. Ada pula yang kata malaikat-malaikat itu anak Allah. Bukan seorang, dua yang menuduh Allah, menuduh Nabi Muhammad, dan juga melontar perkataan-perkataan yang boleh mencemar kesucian agama Islam. Jadi kita pun kena bersedialah, sekecil-kecil mana kita pun, kita kena bersedia untuk berhadapan dengan suara-suara yang kurang enak didengar. Tak apa, yang bercakap biarkan dia bercakap. Tapi yang bercakap itu dia kena ingat bahawa dia sedang memberi pahala percuma kepada orang yang dikatakan itu. Saya berhenti setakat itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur, rezeki. Besok kita akan sekali lagi buat live. Baru Nabi Muhammad take off. Kita nak lihat apa yang Nabi lihat pada lapisan pertama, lapisan kedua sampai lapisan ke-7 dan Sidratul Muntaha, sehingga Nabi kembali ke bumi. Sehingga itu, jaga diri elok tuan-tuan, jaga makan minum, jaga pergerakan anda, dan juga hygiene, most important. Pergerakan kita kat luar, berjumpa dan itu dan ini perlulah kita hadkan supaya kita tidak menjadi penyebab kepada lebih besar disease ataupun wabak ini tersebar. Kita yang tentukan, anda yang tentukan bagaimana harus kita menangani COVID-19. Sekian daripada saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.